tajuk hikmahnya ataupun bunyi hikmahnya al-arifu la yazulu tiraruhu. Seorang yang mengenali Allah, maksudnya seorang wali Allah itu tidak pernah hilang rasa risaunya, melainkan dia berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malah disebut dalam hikmah yang lain, berada di sisi Allah sendiri pun tidak bolehlah terlalu over confident, kerana Allah juga berfirman, wa may wala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Tidak merasa aman akan muslihat Allah, melainkan orang itu adalah orang yang rugi. Kita sebut dalam kuliah yang lepas mengenai kenapa orang yang tinggi makamnya pada faham orang sufi disebut arif billah, manakala dalam ilmu lain disebut alim. Orang alim yang seorang lagi disebut orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Secara mudahnya tuan-tuan, berbeza dalam ilmu tasawuf dengan ilmu lain, di mana orang yang faham dalam ilmu lain maka mereka dipanggil alim. Orang yang faham dalam ilmu tasawuf dipanggil arif. Kenapa nama jadi begitu? Kerana dalam ilmu tasawuf sahaja orang alim ataupun wali Allah itu terdiri daripada dua jenis orang. Adapun dalam ilmu lain tak ada dua jenis, hanya ada sejenis sahaja. Iaitu pertama, dalam ilmu tasawuf ada orang dia jadi wali Allah tetapi dia orang jahil. Dan ada orang dia adalah wali Allah dan dia orang alim. Apa makna jahil dan apa makna alim? Perkataan jahil dan alim yang disebut di sini merujuk kepada seseorang itu mempelajari ilmu agama secara formal. Manakala jahil pula seseorang itu tidak mempelajari ilmu agama secara formal. Jadi dalam pengajian tasawuf ada orang dia kenal Allah tetapi dia tak pernah belajar pondok, dia tak pernah belajar universiti, dia tak pernah belajar agama secara formal. Mungkin kerana dia melakukan sesuatu perkara dosa, dia menyesal, dia bertaubat dan dia bersungguh-sungguh untuk berada di sisi Allah dalam usaha menghampirkan dirinya kepada Allah. Dia melalui proses-proses suluk, sabar, ijtihad, takwa. Dia lalui semua tu dan akhirnya dia sampai pada Allah. Manakala yang satu lagi, dia belajar agama, dia pergi pondok, dia belajar kitab Sairus Salikin, dia belajar kitab Hikam, dia belajar semua dan dia bersungguh-sungguh untuk sampai kepada Allah dan dia pun sampai. Jadi orang yang pertama sampai pada Allah, orang yang kedua pun sampai kepada Allah. Cuma apabila kita ingin berbicara mengenai hakikat tasawuf dengan orang awam, jangan pakai ulama yang pertama, jangan pakai wali Allah yang pertama. Sebab wali Allah yang pertama tu dia sampai tapi dia tak pandai nak bercerita. Dia tak tahu mana boleh, mana tak boleh, mana salah. Dia tak tahu. Dia hanya cerita begitu. Tapi kalau orang tu sampai ke kemuncak jaya tadi, dia melalui proses belajar kitab mudah, kemudian Sairus Salikin, kemudian pergi kepada kitab Hikam, belajar Ihya. Jadi bila dia bercerita tentang tasawuf, maka dia tahu orang yang di tahap ini nak cerita apa, orang di tahap kedua nak cerita apa. Jadi sebab itulah tuan-tuan, bila tuan-tuan jumpa dengan orang-orang sufi ni, yang mana dia bukannya orang yang belajar agama yang baik, maka tuan-tuan akan dapati bicaranya itu pelik semua, tapi tidaklah sesat. Dan dia boleh dianggap sesat sebab orang yang tanya dia tu ialah tak kenal dia siapa, dan dia pula sebut apa hak dia rasa.
Dia sebut apa yang dia rasa. Contohnya orang kaya lah, mudah tuan-tuan. Kita orang kaya ni pun ada banyak jenis kaya, betul kan? Ada kaya kerana dedikasi, iaitu dia kerja dia kaya. Ada kaya kerana daddy yang kasih, kaya juga. Jadi kaya kerana ayah beri, kaya. Nak kata tak kaya apa, dia kaya lah kan. Tapi ayah dia yang beri duit kat dia tu. Yang seorang lagi nak boleh kaya tu, dia kena usaha. Cuba tuan-tuan tengok gelagak dua orang ni, lain tuan-tuan. Orang yang kaya kerana usahanya, dia mungkin akan tanya banyak bila orang nak minta derma dengan dia. Tanya. Lepas tu dia berilah, sebab dia tahu penat nak dapat duit tu. Tapi yang daddy yang kasih ni, sama ada dia hina orang minta derma sebab dia tak pernah rasa susah, ataupun dia pakai hembu begitu, apa aku kisah. Macam tuan-tuan tengok orang-orang di negara Teluk tu, mereka tak tahu kenapa mereka ada duit. Jadi tu yang tabu kat perempuan tu. Tapi cuba tanya tuan-tuan tabu tak? Oh, payah nak boleh. Mujur tak kena cukai sampai bulan 8 ni je, bulan 9 ni macam-macam tu kan. Jadi tahulah. Jadi yang pertama pun kaya, yang kedua pun kaya, tapi sikapnya lain, cara urus duitnya lain. Jadi sebab itu bila tuan-tuan nak belajar tasawuf, tuan-tuan kena belajar dengan orang wali Allah, tapi dia belajar agama. Kena belajar dengan dia. Tapi bila tuan-tuan dah sampai ke atas tu, tuan-tuan boleh berkawan dengan siapa saja. Tak apa dah lah. Sebab kita pun dah satu grup dah tadi. Itu apabila kita sudah faham tasawuf tu apa liku-likunya, duduk kat situ. Lepas tu kita pun duduklah dengan orang sufi yang bukan daripada orang alim ni. Tak apa. Sebab kita faham apa yang dia kata, apa yang dia maksudkan, dari level mana dia berbicara, pada zauk apa yang dia rasa. Jadi tak ada masalah lah tuan-tuan, sebab kita dah sampai ke situ. Tapi jangan pergi cari tok guru yang tak tahu latar belakang. Yang tuan-tuan nampak dia warak tapi duk pakai baju pagoda, tiap-tiap hari kain atas lutut. Ni wali Allah ni. Kan tanya dia, tak ayah ngaji mana? Saya tak ngaji mana-mana, ilmu laduni Rabi'atul Adawiyah awak mari malam-malam. Letih tuan-tuan lagu tu. Kan yang mungkin dia betul, tapi dia bukan guru yang boleh kita berguru dengan dia. Sebab apa tuan-tuan? Sebab oleh kerana dia tak tahu kadar-kadar sukatan, sebab dia terus jadi kaya tadi, ataupun terus dapat tadi. Jadi bila orang nak ke dia tak reti, dia pakai cuah gitu juga. Dia pakai cuah tuan-tuan. Macam tuan-tuan makan roti canai lah ya. Roti canai ni tuan-tuan, bila mari ke Kuala Lumpur ni, dia jadi macam-macam. Kadang-kadang tak ada roti tu tuan-tuan. Roti tu kecil. Asalnya nak makan roti canai, roti tu besar. Tapi dah mari USJ ni, orang kaya belakang roti canai durian banjir. Adanya kuah dengan durian, roti sikit. Kok mana pula? Jadi kita makan, saya baru makan lah roti canai banjir durian. Jadi kita belek-belek tu durian je ada, rotinya tenggelam dengan durian tu. Kita nak makan roti canai. Jadi kita bukan nak makan pulut durian roti. Jadi gitu. Tapi pergi tempat-tempat tertentu, roti canai sungguh. Roti canai sungguh, kira-kira bubur susu, bergula, gulung-gulung makan. Tu ada juga begitu. Jadi nak sebutnya, bila orang tadi dia tak biasa terima ilmu tu bersakat, banyak ni dulu, lepas tu lama sikit banyak ni, maka bila dia beri kat orang, dia curang. Jadi yang jadi nayanya anak murid hok dengar tu lemah tuan-tuan. Tu yang anak murid jadi sawan tu, ataupun gila isim tu. Puncanya adalah dia silap pilih tok guru. Tok guru tu tidak salah, tapi dia gitulah tuan-tuan. Jadi oleh kerana itu, dalam tasawuf dia tak sama dengan ilmu lain. Dia tak sama. Tak mungkin tuan-tuan jumpa ustaz ataupun fuqaha, dia panggil ustaz yang faham tentang fiqh, di mana dia ni tak belajar tapi faham. Tak mungkin. Dia mesti belajar, dia akan faham qawaid fiqh, dia akan faham dia
Tak mungkin tuan-tuan akan jumpa situasi dalam ilmu hadis, situasi yang sama dalam tasawuf ini sepertinya ada dalam ilmu hadis, ada dalam ilmu tafsir, ada dalam ilmu fiqh. Tak mungkin. Tapi dalam tasawuf tuan-tuan akan jumpa. Maka sebab itulah mereka menggambarkan orang alim dalam ilmu ini, dia tak bubuh nama alim, dia sebut arif billah. Orang tu kenal Tuhan tu siapa. Jadi bila sebut orang tak dikenal Tuhan tu siapa, maka macam-macam orang. Ada orang dia jarang jumpa tapi kenal. Ada orang dia jumpa sekali lepas tu dia kenal. Ada orang kerap jumpa dia kenal. Ada orang jumpa punya lama tak kenal-kenal pun ada. Ada orang jumpa lama duk mengajar tauhid, tapi dia sendiri tak tahu berapa makna tawakal. Dia sendiri tak tahu Jadi sebab itulah dia sebut al-arif billah. Jadi dalam bicara yang lepas tu lah saya sebut bagaimana nak menilai ustaz tu. Jadi maksud nak menilai ustaz bukan nak menilai ilmu ustaz tu betul ke salah, bukan. Sebabnya soal betul salah tu tuan-tuan siapalah sangat tuan-tuan nak nilai ilmu ustaz tu, kerana ada ustaz lain yang akan nilai tu. Tapi sekarang nak menilainya ialah boleh percayaan pada ustaz tu. Boleh percaya tak dekat ustaz tu. Maka itu yang saya sebut dalam kuliah lepas. Nak nilai ustaz itu ada 3 pada orang yang menilai. Pertama, tak boleh prajudis. Yang kedua, tempoh yang munasabah. Tempoh itu dikira dengan 3 perkara: makan bersamanya, musafir bersamanya, tengok dia marah. Yang ketiga, hendaklah dia ambil kira 3 aspek geografi, moral, norma masyarakat dan juga ekonomi. Itu perlu ada pada tuan-tuan yang menilai ustaz. Manakala ustaz yang dinilai pula paling kurang kena ada 10-11 perkara. Pertama, akhlaknya mulia. Yang kedua, dia mempunyai latar belakang pendidikan yang jelas. Dia diiktiraf oleh ulama ataupun badan yang lebih berwibawa. Dia mempunyai karya tulis, dia mempunyai murid, dan dia ada jasa jelas tentang agama. Kemudian mengenai bicaranya pula. Jadi tuan-tuan, kenapa semua benda tu disebut? Kenapa semua benda itu disebut? Kerana tuan-tuan perlu mencari arif billah tu. Tuan-tuanlah yang kena carinya. Sebab macam saya sebut tadilah, tidak semua ustaz itu arif billah. Dan ada orang yang arif billah itu di kalangan orang alim, dan ada di kalangan orang yang tidak alim. Namun begitu, kita harus berhati-hati kerana kita yang mencari orang, dan orang pula berada di satu zaman yang semua syarat-syarat itu dia tahu. Kan semua syarat-syarat itu dia tahu. Misalnya dalam tasawuf, dalam kitab hikam kita belajar, perkara pelik pada seorang guru tidak dijadikan ukuran langsung bahawa guru tu betul. Tak termasuk dalam kriteria guru tu betul bila guru tu ada benda pelik. Jadi bermaksud perkara itu kan tuan-tuan tak boleh dijadikan alasan guru saya tu betul. Kenapa? Sebab banyak benda pelik. Jadi Ibnu Athaillah As-Sakandari kata itu tak boleh pakai. Sebab kalau kita kira pelik itu adalah betul, maka setanlah yang paling pelik. Boleh terbang, boleh berupa. Apa tak pergi guru dengan setan? Setan lagi hebat daripada benda lain. Jadi pelik tidak dijadikan sandaran. Tetapi yang menjadikan sandaran pada seorang guru tadi ialah istiqamah. Maka disebutlah, datanglah ungkapan al-istiqamatu khairum min alfil karamah. Kan kita lihat seorang guru itu begitu istiqamah dengan ajaran yang dia ajar, dan dia sendiri mempraktiskannya dengan sesungguhnya, kita nampak itu adalah jauh lebih kuat menyokong benarnya dia berbanding dengan benda pelik yang dia ada. Berbanding dengan benda pelik yang dia ada. Kalau orang perempuan kan, dia selalu percaya kepada pelik-pelik ni tuan-tuan, ya. Ada anak murid saya di sebuah masjid tu, dia duk ceritalah ustaz tu pelik sebab ustaz tu boleh scan orang dengan telur, scan dengan telur, lepas tu pecah ada jarum, ada apa. Saya duk royak, tak betul
betul dia tak dengar juga. Ni nampaknya kena beritahu lah, kena tunjuk lah. Akhir sekali saya bawa lah 6 biji telur yang memang saya bubuh jagung dah dalam tu. Bubuh jagung dah. Sebab saya bubuh pun. Kalau tuan-tuan tanya, ustaz bubuh macam mana dalam telur tu, nantilah kita cerita lain lah. Kan? Kena tipu orang, kita bubuh tu kan, bubuh jagung, bubuh menak, bubuh gitu. Letihlah sikit dan nak tunjukkan anak murid tolong ni, bubuhlah 6 biji telur, jadi bubuhlah 10. 4 biji tu tak ada apa-apa. Jadi kita berbawa, kata telur ni ustaz dah baca Quran supaya buat scan. Jadi hak mulut banyak tu hamba pilih hak jagung banyak. Kita pun pecah. Tengok ni tuan-tuan. Dia punya ke ustaz siapa santau saya. Padahal tak ada santau-santau apa, seripu gitu. Ada hak tak ada mulut sangat tu kita ambil telur, hak tak ada apa tu tengok pecah, tak ada apa pun. Jadi maksudnya tuan-tuan, kalaulah itu dijadikan sandaran guru tu betul hebat sebab dia scan aku tubik jagung, boleh dah tipu lah hamba ni. Boleh tipu lah. Sebab benda itu bukan satu perkara yang utama mengatakan guru tadi betul atau salah. Yang utamanya adakah dia beristiqamah, adakah dia buat apa. Yang tu yang harus dilihatnya. Sebab itu memerlukan tempoh masa yang munasabah dan sebagainya. Dan yang paling mudah tuan-tuan ya, iaitu guru tadi nak tahu dia tu cerdik ke bodoh, bercakap je dengan dia, duduk sembang dengan dia sejam. Duduk sembang dengan dia. Dan tuan-tuan pun jangan nak sembang dengan saya. Ada 2-3 orang yang regular tu, yalah duduk sembang dengan saya. Marilah sembang. Saya bukannya sultan, saya bukan penganalisis politik apapun, betul kan? Gitulah. Semalam 2-2 menang, betul kan? Calon UMNO mengalahkan calon bebas. Calon Pakatan Harapan mengalahkan calon UMNO. Gitulah, 2-2 menang. UMNO menang, Pakatan Harapan pun menang. Cuma masuk Dewan Rakyat tu seorang je lah. Gitu. Jadi maksudnya tuan-tuan, saya bukan orang politik, apa duduklah. Kenapa tuan-tuan? Bila kita duduk dengan ustaz, kita ada beberapa garis panduan. Kita nak tahu ustaz ni dia cerdik ke dia bodoh. Ada maklumat tuan-tuan, ada maklumat banyak, tak menjadikan orang tu cerdik. Tak menjadikan orang tu cerdik. Okey, misalnya kata Ibnu Athaillah, dalam bicara seorang guru tu tak boleh jawab semua soalan anak murid. Kan guru tu tak boleh jawab semua soalan anak murid. Jadi tuan-tuan, seorang guru yang baik, bila murid dia tanya tentang makam-makam sufi ke apa istilah, satu dia tak akan jawab dengan jawapan yang sama kerana dia perlu tengok siapa anak murid itu. Dan yang kedua, ada soalan-soalan yang dia perlu kata wallahu a'lam. Mungkin anak murid dia kata, tok guru ni tak boleh guru dengan dia, mana ni tak alim lagi. Tak apa, lebih selamat dia daripada anak murid dia puja dia. Sekarang awak mengajar demi menyelamatkan murid awak, kau awak mengajar demi mendapat mileage peribadi. Jadi kalau kita nak selamatkan anak murid kita, kita dapati anak murid kita tu sudah mula ada fanatiknya kita. Maka perlu mengurangkan fanatik dia terhadap kita dengan menunjukkan bahawa kita jahil. Maka dia kata tak hebat mana ni ada tok guru lain. Biarlah dia pergi dengan tok guru lain, apa kita pelik. Yang penting dia jangan masuk neraka. Yang penting dia jangan masuk neraka. Tuan-tuan, saya cakap sungguh dekat tuan-tuan, saya adalah beberapa orang yang memang fanatik dengan saya. Kalau cium tangan saya tu bunyi lah, cung, bunyi. Jadi bila dia fanatik gitu kan dengan saya perlu menunjukkan pada dia bahawa saya juga tak tahu. Jadi kadang-kadang lepas kuliah duduk makan-makan dengan dia tanyalah benda-benda macam ni. Kita tahu dia tanya tu bukan kerana dia nak tahu, tapi dia nak membuktikan bahawa guru dia ni memang terbaik yang dia tak silap pilih. Saya sudah sebut, saya mengaji dengan 8 orang untuk guru kitab hikam. Saya mengaji dengan Ustaz Ahmad Dasuki, saya mengaji dengan Syekh Ahmad Fuad, saya mengaji dengan apa panggil Allah masalah pensyarah Akademi Islam juga dulu tu. Dia sebutlah saya ngaji, saya tak pernah jumpa orang kita ikan lebih pada ustaz
tak, dia bersubuk tu bulak mata-mata, kata sudah dah lah dia ni. Jadi dia pun dia teruk benar dah ni. Jadi kita pun terpaksa menunjukkan bahawa ustaz-ustaz yang dia belajar tu lebih tahu dari saya. Saya tahu. Dia kata takkan benda yang basic macam tu pun ustaz tak tahu. Tak tahu sungguh. Bukan tak tahu, tahu. Dia kata kalau tak tahu benda-benda mudah macam ni, macam mana ustaz jadi syekh? Tidak syekh ustaz ya. Kok syekh tu orang ramai-ramai tu gila dengan dia. Jadi lama kelamaan dia kurang sikit dia punya fanatik. Jadi dia masih jadi tak jawab tu bukan kerana tak tahu. Kerana kalau banyak sangat jawab nanti dia kagum dengan kita, semuanya kita. Kat kita pun manusia, tuan-tuan, bukan Nabi. Bagaimana di saat-saat saya juga silap, tapi dia pejam mata tu sebab dia sudah fanatik tadi. Jadi sebab itu orang Sufi Ibn Athaillah sebut tak wajar seorang guru tadi menjawab semua soalan murid. Maka sebab itulah yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda tidak jawab semua soalan orang, tapi tidaklah dia tak jawab semua soalan tu tak jadi juga, betul kan? Kenapa saya ni seorang sufi yang disiplin maka semua soalan tak jawab? Tak jadi juga tu belakang pagar apa yang ustaznya. Ada yang dia jawab, ada yang dia tak jawab. Kerana ada yang ditanya dia memang tak tahu, maka jawapannya wallahu a'lam. Ada yang ditanya kadang-kadang tak perlu dijawab pada masa itu, tak perlu dijawab untuk orang itu, perlu dijawab persoalan lain yang lebih baik daripada persoalan itu. Jadi itu menjadikan kesimpulannya guru yang baik ialah guru yang tidak jawab semua soalan. Jadi cara tak jawab itu ada kala sebut wallahu a'lam, ada kala membawanya kepada persoalan yang lebih baik, persoalan yang lain, ada kala terpaksa mendiamkan diri agar murid tadi mencari jawapan sendiri pada keadaan-keadaan tertentu. Mungkin jawapan itu sudah ada di depan dia dan memerlukan kepada murid tadi mentelaah, berfikir dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, sebab itu bila kita makan dengan seorang ustaz tu, kita dah boleh tahu ustaz tu siapa. Sebab itu kita lah, saya ustaz ataupun mana-mana ustaz, bila kita duduk dengan seorang yang kita rasa ilmunya lebih wibawa dari kita, maka diam itu jauh lebih baik dari bercakap. Sebab kita bercakap dua patah, dia tahu kita ni jahil. Duduk diam. Macam mana Faisal? Wallahu a'lam. Dia akan dilihat tawaduk daripada jawab bodoh. Bila kita jawab 2-3 bodoh. Cuba tuan-tuan tengok ya, cerita Ibn Abbas. Ibn Abbas dia selalu follow Nabi, duduk dengan Nabi. Satu hari kata Ibn Abbas, aku duduk bersama dengan sahabat-sahabat veteran. Aku duduklah situ, duduk dengar-dengar sembang orang tua. Maka Nabi pun tanya soalan mudah je, nak gurau-gurau mungkin sembang-sembang. Nabi tanya, kamu tahu tak apakah dia pokok yang daripada ujungnya sampai ke akar semuanya berguna? Omar ada kat situ, Abu Bakar, semua veteran ada kat situlah. Semua jawab tak betul belaka. Ada kata pokok anggur, ada kata pokok macam-macam lah. Hak depan dia tu yang pokok tamar tu tak sebut seorang pun. Jadi Ibn Abbas dia duduk kat situ, dia kata apalah bodoh belah depan dia ni. Orang besar-besar, Nabi duduk dia. Ibn Abbas dia tahu soalan Nabi itu menjuru kepada pokok tamar. Dia tahu dan tak ada orang sebut. Dan dia tak sebut pun sebab dia budak. Dia budak. Sebab kalau dia sebut betul, maka malulah habis hak tua ni. Jadi dia apa? Tak sebut apa. Jadi lepas majlis tu selesai, Ibn Abbas tanya, ya Rasulullah, betul kau jawapan soalan tu pokok tamar? Nabi kata, memang kau seorang je yang betul, hak lain tu tak betul lah. Jadi nak sebutnya puan-puan, berbicara ni dia tak boleh bila kita demokrasi semua orang bercakap, biar tolong pun. Dia ada orang boleh cakap, dia cakap lah. Yang tak boleh cakap, diamlah. Jadi lebih-lebih lagi seorang ustaz, dia jumpa dengan ustaz yang lebih wibawa, dia diam je lah.
Kalau dia mungkin tak setuju ke tak apa, dia akan tanya dari aspek mana, dari mana apa. Seperti yang saya sebut sebelum inilah. Ilmu itu tidak cukup dengan ilmu, memerlukan kepada pengalaman hidup, memerlukan kepada wisdom, dan kesemua benda itu tidak mungkin berlaku melainkan ilmu tadi telah melalui proses praktisnya di dunia realiti. Lalu gitu. Oh, baru faham. Misalnya tuan-tuan, saya belajar punya lama dulu mengenai sabar ketika sakit. Saya cakap sungguh demi Allah, ketika mengulas mengenai sabar ketika sakit, saya tak boleh nak ulas sampai ke limit maksimum sebab saya tak pernah sakit. Lo ni sakit kayak pandai. Bila kita dah sakit, susuk badan, jadi kita pun oh, benda tu. Jadi sebab itu ustaz umur awal 20-an bercakap tentang sabar sakit. Saya tahu. Sebab dia tak sakit lagi. Dia tengah boleh makan 5 biji durian. Kan tuan-tuan. Jadi sebab tu saya kalau cerita bab benda-benda yang orang tu belum rasa kan, dia ceritalah baca hadis apa. Kata orang Kelantan leweh, tahu leweh. Leweh ni macam orang demam minum teh. Sebab dia tak pernah rasa, dia nak ulah je mana tahu. Dia bolehlah sebut qala Rasulullah, qala itu knowledge je. Tapi cuba bagi dia lalu dulu. Bila dia lalu tu, dia akan cakap lain daripada yang tu tadi. Macam ustaz-ustaz muda yang belum kahwin buat program kursus membina keluarga bahagia. Bahagia kok mana? Dia tak kenal lagi perempuan tu siapa. Betul kan? Baru duk ngorak ngecek WeChat tu. Jadi bini enggak dulu tuan-tuan. Bila jadi bini betul jugalah hadis Piramli kan, dia tak kata hadis tapi dia yang buat benda tu. Sikit kasih banyak minta. Betul kan? Oh betul. Oh ya. Ya betul. Jadi tuan-tuan, bila semua tu kita tak lalu. Jadi sebab itulah orang sufi dia lebih suka melalui proses tu dulu. Dia lalu. Jadi bila dia lalu dah proses tu, maka kita sebagai orang yang nak lalu ikut jalan tu, maka itu yang kita diminta supaya cari orang tu. Sebabnya orang yang kita cari ni pula tuan-tuan, dia tidak sama jalan yang dia lalu dari satu orang ke satu orang. Dan kita sendiri pun tidak sama dia punya apa panggil tabiat diri, ataupun kita panggil apa ya, chemistry kita dengan seorang guru. Jadi sebab itu dalam sufi tidak ada guru yang salah dan betul, yang ada guru yang sesuai atau tak sesuai. Maka sebab itu murid menjadi tanggungjawab dia cari, aku rasa ada chemistry tak dengan Ustaz Ning, dan aku pun nak ikut dia. Jadi bila ada orang lain yang tidak ada chemistry dengan Ustaz tu, tak bermaksud orang tu jahat. Bukan. Kerana tak sekung tu berapa general tak serasi. Bila tak serasi, nak kata macam mana? Sedangkan kita nak berkawan, nak menuju pada Allah ni, kita kena serasi. Sebab kita nak bergandengan tu lama kita nak jumpa dengan dia, kita nak minta tolong dia, kita nak berkawan dengan dia, palut. Jadi bila kena masuk makan siku tu kan tuan-tuan, ataupun serasi tu, kita fikir waktu Tok Guru pun fikir waktu juga. Oh, sedaplah kita nak tanya yang tu, dia pun barulah kita rasa oh hebat Tok Guru tahu berlaku. Bukan hebat sebab aku mikir serupa. Saya ngajar kitab hikam, tuan-tuan tengok saya macam ni. Patut tuan-tuan tengok tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan tak macam tarikat lain? Sebab Tok Guru dengan anak murid lebih kurang. Nak kata macam mana? Haji Nuar je nampak pakai serban putih, pia jubah putih. Hak lain ni kat sekat ni je jumpa dekat IOI lain dah. Sebabnya tengok Tok Guru dia pula betul juga. Betul tu. Tapi ada orang mengajar hikam, dia pula begini. Tengok anak murid dia. Lagu tu lah tuan-tuan.
Jadi guru ni dia menggambarkan muridnya, dan muridnya itu tadi amat terpengaruh dengan gurunya tadi. Maka sebab itu dalam usaha kita mencari guru yang mursyid tadi, yang boleh kita tumpang tu, kita akan tanya dia guru dengan siapa. Sebab kita dah boleh bayang dia tu siapa. Dia amat berpengaruh, amat dipengaruhi oleh gurunya, sekolah, school of thought-nya dan sebagainya. Dia dipengaruhi. Jadi kalau dia begitu sikapnya mempengaruhi muridnya, maka muridnya macam tu ialah. Jadi murid yang akan bersedia untuk berguru dengan dia ialah murid yang sudah serasi dengan itu tadi. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan jangan ikut orang, tuan-tuan carilah. Aku rasa seronoklah berguru dengan dia. Dia kena, dia bercakap masuk terus dalam aku, dia baik. Jadi kalau tuan-tuan boleh seorang tu cukup dah tu, tuan-tuan tak payah ramai-ramai. Nanti kalau ramai-ramai kan tuan-tuan pula pening. Saya sendiri pun seorang je guru, yang lain tu kita ya gitu je lah. Ra'i dia cakap apa benda, tapi kita ada satu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab diri kita tak sama dengan diri orang lain. Tak sama dengan diri orang lain. Kita cakap lebih-lebih awal lagi tentang ibadat ritual. Ada orang minat baca Quran, ada orang minat semayang, ada orang suka bersedekah, ada orang suka berzikir, ada orang jadi kita tak mungkin suka belaka tu. Buat semua tu dalam bentuk amalan tertentu ada buat, tapi dalam setiap amalan yang disarankan, kita ada amalan tertentu yang kita cenderung kepada benda tu. Misalnya tuan-tuan suka berfikir, tuan-tuan suka berfikir, dan berfikir itu sebahagian daripada ibadat yang diiktiraf dalam agama kita. Tafakkaru sa'atan khairum min ibadati sanata. Siapa berfikir sejenak lebih baik daripada dia beribadat setahun. Jadi bila tuan-tuan suka berfikir, maka pastinya tuan-tuan akan cari seorang guru yang mempunyai tahap pemikiran yang setidak-tidaknya lebih tinggi daripada keinginan tuan-tuan berfikir. Itu bagi tuan-tuan. Jadi sebab itu mungkin watak orang yang suka berfikir, bila dia mari masjid, dia cari tempat gelap, dia duduk dia berfikir. Ada orang dia letih dah berfikir, dia kata aku duduk dekat unit perancang negara, letih dah mikir. Jadi mari masjid aku malah dah mikir. Dia cari tok guru hok tak payah fikir. Wah, gitu. Dulu tuan-tuan, saya duk ingat orang kerja jawatan besar ni pandai berfikir. Orang duduk pantai dalam tu bodoh, tak boleh berfikir. Oh, silap. Sebab ramai juga hak pegawai ni malah fikir. Dia pakai SOP gitu ya. Dia malah fikir. Sedangkan setiap SOP tu ada pelosa, timbang tara, bicara. Dia tak pernah guna selama dia jadi ketua pengarah. Dia pakai SOP gitu je. Jadi maksud dia sebenarnya tak nak fikir langsung, dia pakai buat gitu. Buktinya bila saya pergi ke satu-satu masjid, ada datuk-datuk pegawai kanan kerajaan Pencing minta mengajar kitab perukunan atau muniyatul musalli, jangan tukar. Bermula semayang itu ada 14 rukun. Dia nak ngaji gitu. Aduh, saya kata Jusaim mikir lagu ni ya. Tu yang saya lari tu. Sebab saya pensyarah universiti. Mana lah dia baca satu-satu tu. Saya dah ingat begitu bila mari masjid orang jusa-jusa ni suka tak suka fikir. Dia suka buat stereotip. Dia kata letih dah ustaz sementara tunggu malaikat maut je lah. Ada macam tu. Jadi kita nak kata macam mana, tak dia nak marah kat dia. Jadi bila dia macam tu, maka dia akan sukalah dengan ustaz macam tu lah. Jadi takkan saya nak kata ustaz macam tu tak betul juga. Sebab ada satu kelompok suka macam tu. Bagi ya. Ada satu kelompok mari masjid juga, dia suka benda-benda miracle. Benda-benda pelik, baca doa tu terbang, baca doa ni sembuh, baca doa ni habis penyakit. Maka adalah ustaz macam tu tu. Hak jenis mari tuan-tuan jangan risau, kencing manis baca doa ni insya-Allah sembuh. Mari pula jangan risau batu karang baca doa ni keluar habis dengan batu-batu dengan buah pinggang. Jadi ada buat gitu. Jadi tuan-tuan, sebab tu ustaz tu macam-macam. Dan saya nak kata dia orang salah pun ada orang jemaah yang macam tu lah. Jadi
Mungkin orang yang berfikir tu tak ramai. Hak suka berfikir ni ada 5-6 orang je. Jadi sebab itu kadang-kadang bila kita mengajar mereka berfikir, kelas kita ada 5-6 orang lah. Kelas kita ada 5-6 orang. Dulu tuan-tuan saya ingat masa mula-mula mengajar di universiti, saya di ragging oleh apa panggil ketua jabatan saya. Kelas mula pukul 8 pagi, habis pukul 10. Lepas tu tak boleh balik. Mula akhir pula kelas pukul 5, habis pukul 6. Kita mula dengan jam, habis dengan jam. Lepas tu dia mari pukul 10, jam lepas, balik pukul 3, tak sebelum jam lagi. Kata boh aku ni dia buat orang tu. Tapi ngajar subjek sama dengan saya. Dia ngajar 4 subjek, sepatutnya ketua jabatan ngajar 2 je, dia ngajar 4. Saya kata rajing dia ni. Kita tak faham lagi, bila kita dah lama baru kita faham. Dia ngajar subjek elektif, pelajar ada 3 orang subjek. Oh, batuk sedap boh. Jadi atas jadual orang tengok bagus ketua jabatan ni, walaupun patut 2 dia ngajar 4, padahal dia nak balik awal. Jadi bila subjek elektif mula pukul 10, subjek terah je mula pukul 8 tu. Saya ngajar satu subjek tapi pelajar 350 orang, makin letih lah tuan-tuan. Kena terajar bini nak habis kertas makin tuan-tuan. Lepas tu bila meeting dia kata kau tak siap lagi Faisal. Aku lepas exam terus siap. Oh dia makin 3 kertas. Atas kertas nampak dia lebih rajin dari saya. Saya lebih malas. Tapi kerja saya lebih teruk daripada dia. Lepas tu bila dia dah mati, saya jadi ketua. Kita pun buat macam tu jugalah. Betul kan? Boh ajar, betul kan? Jadi waktu baru masuk dia pun faham. Sabar je lah. Betul kan? Doa supaya aku naik pangkat atau mati awal. Gitu je. Kalau tidak, sabar. Sistem kitaran adalah sama. Lah. Jadi oleh kerana staf baru ni, tubuhnya baru 25, naik motor lah. Jadi pagi naik motor tak apa. Saya ni dah mula sakit, jadi kena naik kereta pukul 10 tu. Betul kan? Tapi dalam kerangka sistem yang berjalan dengan baik. Nak ubah apa? Kita nak ubah apa? Sebab nanti kau akan duduk sini, kau akan lalui proses tu juga. Jadi sebab itu kadang-kadang kalau tuan-tuan pergi ke universiti, subjek-subjek yang terlalu khusus, pelajarnya ada 5 orang, 6 orang je. Hak teras tu banyak tu. Hak teras tu banyak tu. Jadi begitu jugalah, kita tak ukur seorang guru tu betul kau salah kerana berapa besar crowd dia. Kita tak boleh ukur begitu. Kita kata ustaz tu hebat. Berapa hebat crowd dia, penuh masjid. Lah, penuh masjid sebab orang ramai malah mikir belaka, suka gelak-gelak. Oh boleh sebab tak semua orang boleh berfikir. Tapi ada orang berfikir, ada 5-16 orang. Mengajar 5. Adakah 5-16 orang tu tak berguna? 15 orang tu berguna juga dalam satu bentuk. Yang tu pun berguna juga dalam satu bentuk yang tertentu. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan menjadi perlu mencari guru tadi. Seseorang guru tu apa perlu cari. Jadi sebab itu jangan gelojoh sangat menilai guru, tengok dia apa dia buat, berkawan dengan dia. Kalau kita jenis ada geng motor besar, ajak dia naik motor sekali pergi duduk musafir, kan begitu kan. Jadi bila kita sudah melalui proses tu, kita akan kenal, saya kenal hati budi dia, pernah susah bersama dengan dia, pernah tu, maka cukuplah dia gitu tuan-tuan. Jadi sebab itu bila dia sebut al-arif tu, kata dia orang yang kenal Allah itu, antara cirinya apabila dia bersandar kepada apa-apa selain daripada Allah, dia masih belum selesa. Dia bersandar kepada jawatan, dia bersandar kepada harta, dia bersandar kepada anak muridnya menteri besar ataupun Perdana Menteri, dia bersandar pada apa-apalah. Jika tuan-tuan tengok dia bersandar kepada sesuatu selain Allah, dia masih gelisah, tu tanda dia kenal lah tu Tuhan tu. Tapi bila dia dah bersandar kepada suatu sandaran manusia dengan menteri besar ke Perdana Menteri ke mana-mana menteri, dia pun tarik nafas lega. Alhamdulillah. Jadi dia bukan arif billah je lah tu, dia pelakon arif billah. Dan sebab Tuan Syekh yang sebut, bukan saya yang sebutnya. Dia kata al-arifu la yazulut tiraruhu. Seorang yang kenal akan Allah,
Tidak hilang rasa risaunya, rasa gementarnya, rasa itu dan rasa ini, melainkan apabila dia duduk bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa tuan-tuan? Kalau orang tu kata dia bersandar kepada menteri, bersandar kepada kerajaan, dia baik. Tuan-tuan cuba baca sejarah ulama yang duduk dengan kerajaan. Cuba baca daripada sejarah ulama ni. Cuba baca Ibnu Khaldun, kena baca Ibnu Muqlah, kena baca sirah apa panggil Al-Mawardi. Orang ni kan tuan-tuan pernah duduk menjadi jawatan yang tinggi dalam kerajaan. Ujung cerita dia masuk penjara, mati tuan-tuan. Jadi seorang yang kenal Allah tu kan dia tak baca semua cerita orang lebih awal dari dia. Begitu juga bila dia berkawan dengan orang kaya, oh dia rasa tenang sebab orang kaya kawan aku. Baca cerita orang itu, betul Tok Kenali ada menyarankan untuk bergabung seorang yang ada ilmu dengan seorang yang kaya. Maka sebab itulah dilihat ramai budak-budak belajar pondok satu masa dahulu, bila mereka habis memondok di Mekah, balik-balik nikah dengan anak orang kaya. Kenapa? Kalau tuan-tuan tengoklah, ini analisis saya. Kalau tuan-tuan rasa tak betul, tak ada masalah, baku sampah je. Dalam ujung-ujung abad ke-19 dan awal abad ke-20, orang Melayu ramai belajar di Mekah sebagai kemuncak pengajian pondok. Jadi tuan-tuan, daripada dulu sampai sekarang, hak mengaji pondok ni tak handsome, ataupun jadi ustaz ni jarang hak handsome. Lately ni je, anak Syarifah Aini baru hafal Quran. Lately ni lah, lewat-lewat ni. Dulu semua hak muka renyok supaya saya je lah jadi ustaz ni tuan-tuan. Jadi dah lah nak jadi ustaz tu uduh, pitih tak ada pula. Maka sebab itu kalau tuan-tuan dengar ustaz bercerita dia duduk pondok makan nasi dengan garam, itu lazim, memang mu tak ada pitih. Saya tuan-tuan makan nasi bubuh air kopi dalam tu makan. Jadi kira makan dan minum sekali tuan-tuan. Itu biasa ya. Nak beli kicap pun tak ada, kopi makan gitu je. Jadi benda tu saya tak sedih pun. Kenapa tak sedih? Sebab semua orang lagu tu berlaku. Semua orang macam tu. Tak percaya, cuba tuan-tuan goreng mihung boleh 2-3 supit. Beli mihung brand Tesco tak apa, dah RM1 itu. Goreng bubuh perisa ayam, patut bubuh tauhu ke apa benda. Tuan-tuan tak makan pun, cuba pergi tak sekolah tahfiz macam pirana. Tuan-tuan letak zoom, habis ayo tuan-tuan. Sebab tu kalau tuan-tuan tak lalu makan, pergi makan dengan budak tahfiz. Sebab pokok tu dia rasa tak ada mana, dia pakai ser. Gitu. Tapi kalau letak sekolah elit, tak makan ni ustaz gitu. Saya pernah satu kali mari mana duit klaim banyaklah sikit, bolehlah lepas pada 10,000 buat kerja. Jadi bila boleh duit tu kita rasa aku nak belanja anak yatim lah. Tepahlah Pizza Hut yang RM50 2 biji hak besar. Pizza basic pizza. Betul kan? Bukan pizza yang ada finger chip pun, bukan. Kau tu tak belilah. Muka anak yatim ramai. Jadi perhabislah hari tu RM600 beli. Banyaklah dalam kereta. Berasa orang kaya tu ni. Berasanya sebab kita pun tak makan, jarang-jarang makan, nak bawa lah. Kira lah RM50 dua, habis RM900. Banyaklah. Pergi ke sebuah anak yatim di kawasan orang kaya juga. Anak yatim situ tak makan pizza tu contoh. Ambo letak kata jom makan ustaz. Kau tak makan hok ni ustaz. Oh dia makan hok jenis tarik cheese panjang. Hok tu ustaz pun tak makan. Tak makan tu. Akhirnya saya kena tutup balik pizza tu, pergi cari di Bukit Beruntung tu. Baru makan. Tuan-tuan. Baru makan. Jadi nak sebut dekat tuan-tuan bahawa cerita susah tu biasa jelah. Dah dia biasa susah, dah tak sedih apa. Boleh nasi kopi pun dah sedap lah. Jadi bermaksud tuan-tuan, ustaz-ustaz ni dia susah dulu. Lepas tu dia pergi ngaji Mekah belajar lah. Bila dia balik, dia nak kerja apa? Maka dia mesti buka pondok nak ajar ilmu dia tu. Jadi nak buka pondok, nak ambil duit mana? Maka tu yang nikah dengan anak orang kaya tu. Yang orang kaya pula dah tua, nak masuk syurga kok mana lambat. Nah itulah tolong. Jadi ya campurlah.
Maka sebab itu tuan-tuan tengok bini ustaz ni comel berlaku. Sebabnya ayah nantu tua dia tu nak masuk syurga. Tua dah, jadi nak topeng siapa? Topeng ustaz. Jadi nak suruh kuat ikat bagi anak. Jadi ustaz pun kau lama tak pernah jumpa perempuan ni. Alhamdulillah, boleh bini comel, boleh tua kaya, betul kan? Maka tua pun buatlah pondok, ustaz pun ngajarlah, ngajar. Gitulah cerita tu awal abad 18 sampai abang panggil abad 18 sampai awal abad ke-20. Maka sebab itu bila tok guru tu mati, pondok pun mati ya. Tok guru mati, pondok mati. Kenapa? Sebab founder mati lama dah. Tinggal harta ke anak je. Macam Khadijah lah support. Tapi tok guru zaman dulu dia tidaklah nak pakai Murano. Dia hanya ada kereta start hidup break berhenti je. Dia duk cara kajar buku dia tu je lah. Ajar orang mari. Jadi berapa orang yang mari kat pondok dia? Tengoklah mu jenis mana. Mu jenis nak makan sedap, maka cari pondok duit banyak. Mu jenis nak belajar ilmu tertentu, macam profesor mengajar subjek elektif tu lah. 3 orang 4 orang. Saya mengajar perempuan, saya mengajar 6 subjek. Pengarah pun tengok, rajin yang kau Faisal, dia tak tahu spelek hak 5 orang itu. Dia tak je tanya berapa orang hak belajar. Mengajar nampak banyak. Sebabnya bila saya nak pergi ceramah, saya bawa anak murid, muka 3 orang je kan, naik kereta. Seorang driver, seorang duduk depan, kita duduk belakang. Ngajar tengah-tengah dalam perjalanan. Betul kan? Ceramah boleh, kelas pun boleh, driver anak murid bawa. Balik makan nasi kat bangi, selesai. Anak murid sengih, suka, tok guru belanja, padahal dia boleh banyak lagi. Jadi bermaksud tuan-tuan, setiap guru tu dia ada pondok dia, dan dia setiap pondok tu dia ada ilmu yang orang dalam bidang tu faham yang begitu. Maka sama jugalah bila masuk abad ke-20, masjid sudah baik, bla bla bla, maka berubah sikit sistem tu. Sistem tu berubah, tapi konsepnya masih kekal, iaitu tuan-tuan sudah pandai mencari guru dengan apa panggil transportation yang baik, ada motor, ada kereta, pondok pun ada, apa panggil masjid pun begitu. Maka guru pula datang ke masjid. Jadi bila guru datang ke masjid, bila guru mengajar, maka guru tak boleh marah kenapa kelas dia tak ramai orang. Dia tak boleh marah, tuan-tuan. Saya cukup tak suka sangat bila orang duk kata inilah tanda orang apa panggil buat masjid tak mari apa. Tuan-tuan, saya memahami bahawa orang datang tu antara faktornya tarikan guru. Orang suka dengan tok guru tu, orang pun marilah. Dan kita mengajar kelas dewasa, kelas di mana kalau orang tu tak mari masjid ni, mungkin dia pergi masjid lain. Jadi kita tak boleh kata orang di suatu taman perumahan bila dia tak mari masjid di taman dia bermaksud dia tak baik. Sebab orang ada motor, orang ada kereta. Dulu tuan-tuan orang nak buka kedai mesti cari kedai tepi jalan sebab mudah orang nampak. Sekarang kedai belakang bangunan pun laku sebab dia dah ada Google, dia ada Map, dia ada Facebook, dia boleh iklan. Yang penting ada parking lot dia. Jadi sekarang kedai walaupun sedap macam mana pun, kalau tepi jalan tak ada parking lot, orang lalu pun terlepas traffic light, tak payah tak pergi. Tapi cuba kedai tu duduk ujung padang, tak nampak pun, tapi parking lot dia padang bola, ramai orang pergi. Orang tak boleh berfikir seperti dulu dah. Orang mesti berfikir dalam corak yang lain. Jadi sekarang oleh kerana ustaz tu ramai, ada masjid defisit duit masjid kerana ustaz mengajar ramai pelajar, jadi bermaksud kita nak suruh orang ramai pada semua masa. Tak orang nak pergi kerja lagi, orang nak buat tu, nak hantar anak, maka orang akan mempunyai banyak pilihan ustaz yang dia suka. Jadi dia pergi. Lepas tu kadang-kadang ustaz yang mengajar banyak-banyak bertindak. Zuhur tadi ustaz tu sebut dah, masuk yang ni sebut pula, yang ni sebut pula. Takkan nak dengar. Ada orang yang suka ambil pahala, dia dengar. Ada orang cerdik, dia dengar sekali, tak nak dengar. Ada. Tuan-tuan, antara faktor kenapa budak cerdik selalu ponting kelas, kerana cikgu ulang banyak kali benda yang sama dalam kelas. Maka sebab itu budak cerdik tak boleh duduk sekali dengan budak bodoh. Sebab budak bodoh 8 kali ulang pun tak faham-faham lagi. Hak cerdik ni boring dah. Tu yang ponting tu. Jadi masa sekolah dipanggil ponting. Dah duduk masjid, tuan-tuan yang cerdik, yang dengar sekali dah faham. Mungkin tuan-tuan pergi belakang lah, cuma dah roboh dah, apa panggil, dapur tak bertauliah tu dah roboh, tak ada. Dia kan duduk situ lah tuan-tuan. Jadi nak
nak kata macam mana tuan-tuan. Jadi sebab itu benda kan tuan-tuan, dia tak boleh ukur dengan ukuran lama. Dunia dah berubah, kena tengok, tapi konsepnya tetap sama, iaitu tuan-tuan mesti cari guru. Tuan-tuan mesti cari guru, kenal guru tadi, kenal ustaz tadi, hidup bersama dengan dia. Boleh jumpa seorang tak apa dah tuan-tuan. Kan Nabi sebut dalam satu hadis, 7 orang yang duduk di bawah arash. Salah satu daripada 7 kelompok itu ialah orang yang bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Takkan tuan-tuan tak nak masuk bawah kemah tu? Tuan-tuan jangan pergi yang kemah pertama tu, pemimpin yang adil, ramai duk gaduh tu. Itu kan Mahathir tak nak turun, Anwar nak naik, Najib nak masuk balik. Oh, pening kepala tuan-tuan. Tak usah pergi situ. Nak ambil hak nombor 2 pun tuan-tuan terlepas musim dah. Remaja yang hatinya bertaut di masjid. Tuan-tuan, orang tua yang bertaut di masjid. Tak masuk juga, betul kan? Jadi ambil hak nombor 4 tu. Iaitu ada seorang kawan yang kita berkawan dengan dia kerana Allah. Kita bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Jadi tuan-tuan, yang tu tuan-tuan kena cari. Sebab syarat dalam makna berkawan ialah bukan kebetulan. Dia kena cari. Tuan-tuan suka siapa? Tuan suka orang ni. Jadi bila tuan-tuan suka tu, mungkin indikator awalnya tak betul, tapi tuan-tuan tengok, selidik, kena ada chemistry dengan tuan-tuan, ada tu, alhamdulillah. Tak apalah, begitu. Jadi saya tak lebih sekadar membantu tuan-tuan, bahawa tuan-tuan kena cari, tapi bila nak cari adalah kriteria-kriteria yang ditunjuk tadi, maka tuan-tuan pun tengok sikit lama, tuan-tuan pun rasa ni dah kali tok guru aku nak berkawan dengan dia kerana Allah. Aku jumpa dia pun atas sebab Allah, aku berpisah dengan dia pun sebab Allah, dan aku rindu pada dia pun kerana Allah. Orang lain payah sikit tuan-tuan nak berkawan kerana Allah ni, sebab orang lain kita berkawan ada kepentingan. Dengan ustaz ni rugi benar tuan-tuan kalau berkawan dengan ustaz kerana nak harta. Mana ada pitih tuan-tuan, rugi benar, tak ada apa pun. Tapi kalau berkawan nak kenal Allah, nak apa tu, adalah boleh diberi. Itu mengenai bicara. Yang kedua tuan-tuan, seorang arif billah tadi, dia tidak boleh sentiasa bercerita apa yang Allah beri kat dia. Dia tak boleh cerita Allah beri apa kat dia, Allah beri apa kat dia. Dan Allah ini tuan-tuan, ataupun guru tadi, dia mesti menyuruh 4 perkara dari manusia, dan manusia itu termasuklah murid dia. Dia mesti menyuruh 4 perkara. Pertama, bila dia dapat rezeki, dia tak boleh cerita dia dapat apa. Yang kedua, apabila dia ditimpa musibah. Yang ketiga, apabila dia sakit. Yang keempat, iaitu apabila dia mendapat apa-apa karamah. Dia tak boleh cerita kan anak murid dia. Mungkin dia rasa dia nak cerita, boleh, tapi jarang-jarang. Sebab bila 3-4 perkara ni kan tuan-tuan, dia bercerita sentiasa pada anak murid dia, maka dia akan menyebabkan dirinya tadi jadi ujub dia sendiri itu. Misalnya kalau saya cerita saya sakit, misalnya, apa tujuan saya cerita saya sakit? Ialah untuk menarik perhatian, belas ihsan. Maksudnya ada kepentingan. Tak tuan-tuan ngaji dengan saya, mesti ke cari ubat kau apa benda kau tok guru. Kamu ingat di satu masjid tu, saya baru lepas dipanggil, duka cerita tak naik pangkat. Sepatutnya tak boleh ceritalah musibah. Tapi kalau kita manusia tercerita. Masuk sikit, dia kata, ustaz mari mana nampak sugul je. Ada baru lepas jumpa dekan tak naik pangkat apa. 3 orang daripada tu, seorangnya pergi jumpa Harundin, minta air tawar supaya ustaz naik pangkat. Kan malu muka kita. Dia bagus betul benda tu guru dia tuan-tuan. Ini kelas muslimat lah. Seorang lagi pergi jumpa Mufti Negeri Sembilan, Syekh Murtada, Allah yarhamuh, meninggal dunia tu. Pergi jumpa, minta dengan Syekh beri kat amalan, zikir, doa, sebab dia nak beri kat ustaz dia. Kak dia, Syekh tu akan kata apa kat saya? Dia baik tuan-tuan, dia tu murid tu baik, dia tak jahat. Mari bersungguh ke rumah saya, bawa buah tangan apa benda. Saya kata, puan ada apa hal? Dia kata, ustaz Mufti Murtada dah bagi dah kat saya ni begini. Ustaz amalah 5 minggu lepas ni mesti dapat naik pangkat. Jadi kita pun tengok doa, kita pun tahu kita ustaz juga.
Jadi sebab itu guru tadi dia tak boleh bercerita dia sakit, dia ditimpa musibah, dia dapat rezeki ataupun dia dapat kalau macam tu payahlah ustaz. Dah siapa suruh jadi tok guru? Tak payah je tok guru. Dah nak bercerita dengan orang, nak update Facebook setiap 5 saat, jadi orang biasa je tok guru. Jadi sebab tuan-tuan, jadi seorang guru tu dia kena iltizam lah, dia kena komitmen dengan benda-benda yang digariskan sebagai ciri seorang guru. Dan benda tu tuan-tuan, dia tak boleh buat-buat, dia mesti menghayatinya. Jadi nak tahu dia hayatinya tu yang kena berkawan tu. Itu yang kena berkawan. Marah ataupun bencinya kita kepada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tuan-tuan, sebab dia orang Wahabi lah apa. Tapi tuan-tuan, anak muridnya Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir, apa panggil ulama tafsir, ulama besar dalam ilmu tafsir. Beliau mengatakan tok guru dia tak pernah cerita guru dia sakit apa. Dan dia sembahyang malam sampai bengkak kaki sehingga rebah tuan-tuan. Murid dia merayu, cukuplah sembahyang, cukuplah sembahyang. Dia tak cerita pun dia sakit dia apa. Itu orang kita marah ke dia, orang Wahabi tu. Kita duk kata ke dia Wahabi. Tapi kenapa dia jadi gitu? Sebab ulama tu perangai dia sama je. Mungkin dia berbeza pandangan, tapi perangai tu sama. Dan sebab tu saya tak ajar tuan-tuan soal pandangan dia, perangai tu. Sebab perangai itulah yang kita nak percaya tu. Sebab perangai tu yang kita nak percaya. Dia ada duit ke, dia tak ada duit ke, dia boleh senyum. Jadi bila kita berkawan dengan seseorang, kita boleh tahu bila tok guru kita ni ada duit ke tak ada duit gitu. Macam baginda SAW mendidik para sahabatnya, begitulah. Jadi sebab itulah tuan-tuan, memilih guru bukan sekadar duduk dengan kuliah, dengar dia cakap gitu, lepas tu sudah. Itu dengar kuliah itu okeylah. Tapi kalau kita nak cari dia untuk jadi kawan, jadi guru, maka perlu kepada suatu proses yang lebih serius, dan ada kayuku yang ditentukan. Cuma dalam kitab hikam kita ni, dia tak tulis satu bab, dia merata-rata. Mungkin Tuan Syekh menulisnya sesuai dengan masa dia bagi kuliah kot. Tapi jika dikumpul semua secara tematiknya, maka akan diketemui beberapa perkara digariskan oleh Tuan Syekh. Itulah guru yang boleh dipercayai. Jadi itu maksudnya, dan kuliah seterusnya kita akan berbicara tentang An-Nur yang ada pada itu. Saya minta maaf banyak, hari ni bini saya kena jaga tonton, jogaton apa benda tonton tu, jadi kena balik jaga anak dah pula gitu. Jadi sekat itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.